Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ودية الجنين al-hurri wurratu abdin atau amatin. Atau diklaim pertama sekali syukur kita pada Allah Ta'ala, masih lagi kelangsungan hayat Allah Ta'ala bagi pada kita. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi SAW. Alhamdulillah, syukur kita diberikan kita satu keupayaan untuk taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, syukur kita dipilih daripada kalangan orang yang kerti agama, faham agama dan mengajar agama. Alhamdulillah, syukur juga diberikan kita satu kehendak untuk terus nak belajar, nak memahami ajaran-ajaran baginda Nabi SAW, untuk terus kita memantapkan fahaman kita daripada apa kandungan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, dan syukur kita dapat hadir dan Allah Ta'ala beri keupayaan pada pagi ini untuk meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Qarib, insyaAllah. Sebelum tengok yang sepatutnya nak sambung hari ini, ada yang rasa terlepas pandang semalam. Pertama tang dia sebut diyatul abdi adalah qimatuhu. Dia seorang hamba adalah qimah dia. Jadi macam mana kita bicara semalam, hamba dia lelaki atau perempuan, kata dia wal amatu kadzalik, amah pun macam tu lah juga. Kalau ada mana-mana hamba lelaki atau perempuan yang telah dibunuh, maka diat yang perlu dibayar bukanlah diatun nafs, tapi harga hamba tu, harga hamba tu. Kerana hamba mengikut qawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia adalah harta. Ada istilah saya sebut lepas, dia adalah ibarat macam lembu dan kambing. Kalau dibunuh, bukan dibayar dengan di atas nyawa dia, tapi dibayar di atas harga dia. Pasal dia ialah harta, dia ialah harta. Cuma tengok ibarat di bawah tu, dia kata lau quti'a zakaru abdin wa unsayahu wajaba qimatani. Jikalau dipotong zakari abdin dan unsayahu, wajaba qimatahi, wajib dua qimah alal azhar. Yang tu yang saya kata terlepas pandang tu. Jadi kalau kena bunuh, memang kena bayar qimah hamba, kita faham lah. Kaedah tu juga kalau mana-mana jenayah yang dibuat kepada hamba, yang kalau orang merdeka, dia kena diat kamil, macam tangan kaki 50-50 ekor unta kan. Kalau hamba ni dibuat jenayah, tangan kaki, tangan dia, tangan kaki pula, tangan-tangan dia dipotong 50-50. Kalau kaki, tangan, jadi 50-50, 200 ekor. Okey. Jadi kalau hamba, tangan hamba ni sepasang dipotong, kena satu harga hamba. Kalau potong tangan dan kaki, kena bayar dua harga hamba. Tu potong zakarin wa unsahu. Zakarin satu diat, unsahu, unsayahu satu diat kamil. Kalau orang merdeka, qimata ni dua qimah. Buat keluar biji mata 2 biji, potong telinga 2-2, hidung, potong gigi rompong 3 qimah. Yang tu dia sebut, yang dia kata lau quti'a zakaru abdin
wa unsayahu wajaba qimatani ala azhar. Jadi faham tu muqabil azhar qaul zahir juga mengatakan macam mana kaedah dia, kaedah qimah. Jadi qimah kena tengok juzuk daripada berapa kurang harga dengan sebab hamba tu dah dicederakan anggota dia. Kalau kita faham sekali lalu macam tu lah. Tapi kalau ikut kaedah yang disebut fil azhar ni, macam mana pada orang hur dia merdeka, kalau bunuh satu diat, kalau tangan sepasang satu diat kamil, kaki sepasang kamil, mata 2 biji kamil. Jadi kan soalan malam pun ada, lebih baik kalau itu baik bunuh aja, apa suruh potong-potong anggota lah. Bunuh aja satu diat aja. Kalau potong-potong nanti kena diat banyak. Kaedah tu jugalah dibawa faham pada hamba dari segi qimah kamilah dia. Jadi kalau kata bunuh hamba diat kamilah, qimah kamilah. Jadi kalau potong sepasang tangan, satu qimah kamilah. Jadi kalau potong telinga, potong hidung, dua qimah kamilah fil azhar. Yang tu yang saya kata terlepas pandang tu. Saya kadang-kadang buat ni saya bukan peduli ingat, kalau tanya on the spot pun tak ingat tak. Bila perhati balik ada juga baca lebih kurang. Patutnya nak ambil faham tu kena ambil faham elok-elok kan. Tapi pasal semalam dengan masa nak rush sama nak tunggu asar tu dan dia dah hujung-hujung tu kan, dia letih mengantuk sikit, jadi baca ikut dan je lah. Jadi padahal ada ibarat kitab yang kena perhati sikit. Masalah pula jarang ditengok pula. Begitu juga yang tu satu perkara. Begitu juga ada tersebut silap sikit yang terbaca atah kepada diat kamilah padahal dia istinaf pada perenggan 1042. Kata wafil muwaddihati min zakari hurri al-muslim wa fi sinni minhu khamsun minal ibil. Dan khamsun minal ibil tu betul. Kalau buat jenayah dengan patah gigi sebatang 5 ekor unta. Okay, memang betul. Tapi sebelum tu kita terbaca dengan ataf ke sana. Kalau ikut waw wafil muwaddihati tu, waw tu istinaf. Dan bermula pada muwaddihati, luka muwaddihah. Luka muwaddihah ialah luka yang di kepala sehingga menampakkan tulang, nampak tempurung kepala. Tu luka muwaddihah. Wafis sini atau pada muwaddihah. Jadi muwaddihah bukan diat kamilah, okay? Muwaddihah bukan diat kamilah, tapi muwaddihah adalah khamsun minal ibil. Yang tu pun rasa baca lepas pandang kat semalam. Kalau tak rasa lepas pandang, memang sama-sama mesti macam tu. Okay. Ini yang kata baca kitab kita tak perhati kadang, silap dia berkira jadi kesilapan itu kan. Benda pula tak simpan dalam kepala, baca pula gopoh-gopoh nak mengejar masa, maka jawapan ataupun maklumat tidak menempati skala. Okay. Untuk kot ada perkara yang nak kena sebut sikit supaya ada penegasan tentang qimah bagi abdi. Kalau ada yang sepasang-sepasang pada dia kena kamilah. Macam mana kaedah orang hur yang kalau anggota diceritakan sepasang-sepasang kena diat kamil, diat kamilah. Pada qimah hamba pun adalah qimah kamilah juga. Dan juga betulkan masalah muwaddihah yang saya ada sebut malam, yang saya sepak Syiah malam kan. Syiah katuk kepala dia sendiri kan. 3 garis kepala jadi muwaddihah, tapi dia lah kena bayar dam atas dia, bayar dia atas dia. Kalau dikatuk kepala orang, saya sebut kalau 3 line nampak tepung kepala, kena 3 diat kamil. Tak betul dari situ, dari sudut bukan diat kamil, tapi kalau 3 line nampak tepung kepala, maka kena 15 ekor. 15 ekor. Kena satu muwaddihah adalah khamsun minal ibil. Tu. Siap. Wadiyatul janin al-hurri. Ya. Kalau dia tadi, kalau dia dia boleh tawar menawar minta 4 tu. Dia kira dia ni siapa mujdah alaih, dia adalah orang yang berhak.
untuk memberikan kemaafan ataupun tidak. Kalau masalah kisos kan, kalau kita sebut masalah kisos, masalah diat ni, dia lah badal daripada masalah kisos yang asal, ataupun kes-kes yang menyebabkan ada uzur yang tak menepati syarat yang menyebabkan boleh berlaku kisos. Bila mana-mana yang teruzur berlaku kisos, maka dia akan pergi kepada diat terus. Jadi kuasa untuk memaaf adalah kepada mujna alaih. Quran bagi syarat, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi kuasa memaaf ni adalah kuasa orang yang dibuat jenayah atasnya. Termasuk juga kalau ke depan kita akan jumpa bab qazaf misalnya, orang tuduh kita berzina, kita orang muhsan ataupun muhsanat, Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau kita tak ambil kes tak ada. Tapi kalau kita ambil kes, dia minta maaf pun, tiada maaf bagimu, kena jalan. Kalau kita maaf, lepas. Jadi dia di atas kuasa memaaf tu di atas wujudah alaih. Jadi atas soalan boleh ke tawar menawar 5 ekor jadi 4, bayar 3 ekor ya. Wujudah alaih atas hak dia. Ataupun dia bayar 5 ekor menjaga unta misalnya, asalnya unta dia jual, ambil, dia kata macam ni lah, aku kesian dia orang kau, dah lah terhege-hege, buat jahat satu hal, ambil boleh harga 1 ekor unta. Segi kebolehan itu adalah kuasa mujna alaih. Cukup. Satu kaedah kita dalam syariat ni, siapa yang berhak naklah diberikan hak tu kepada dia. Kalau tengok hukum kerajaan tak ada. Dah lah, mula nak sebut macam-macam tu. Dah lah ikat jamin dia dah tabur satu. Lepas tu bicara-bicara kes, dia kena bayar apa-apa, siapa telan? Orang yang dibuat jenayah melopong tu lah. Kalau kata kena bunuh lah. Kalau kena cedera anggota lah. Untuk apa yang dapat? Siapa dapat duit? Kerajaan. Kalau orang tu kena menjaga. Orang yang dibuat jenayah macam mana? Tetap anaknya begitu lah. Macam ni yang kata tak betul dengan sistem jinayat yang dalam hukum dunia punya berbanding dengan sistem Islam. Sistem Islam ni sampai kita boleh bagi tawaran. Itu berasa saya ada sebut itu. Kalau kau nak tengok anak bini aku senang, macam mana? Bunuh aku. Kau bunuh lah. Anak bini aku senang, kau jadi hamba abdi dia lah esok. Berani bunuh. Siap boleh cabar je. Pasal apa? Pasal hukum Islam tu bila tertegak, tu yang Quran isyarat, fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi nak fokus pada ayat tu, sebut fil qisas hayatun. Dalam hukum qisas ni ada kehidupan. Di mana hidup panjang tu, ayat tu pendek tapi panjang syarahan dia. Macam mana qisas boleh jadi hidup? Ke qisas ni mati ke? Untuk macam mana fil qisas ni hayat? Dia hayatun lil ghair kan? Pasal siapa yang tahu hukum qisas macam mana, terpelihara daripada setiap orang yang faham akibat daripada sabit hukum qisas. Dan juga masalah kalau dimaaf pun kena bayar diat. Diat ada yang kalau sengaja ni mughallazah misalnya, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kata mukhafafah pun pada tempat-tempat tertentu, masa tertentu, akan kena diat yang mughallazah. Maka orang akan terhenti ataupun menghalangkan diri dia, dapat menahan diri dia daripada nak melangsungkan perbuatan untuk melakukan pembunuhan ataupun melakukan jenayah ke atas anggota orang. Dan tu sikit atas kita tersalah dulu, kita tak mampu nak bayar tu. Tak mampu, betul lah, jadi abdi lah sampai tua. Pasal kita, kaedah kita, pasal kalau tersalah kan, ada kita belajar lepas, kena bayar yang antara yang menanggung kita ialah akhilatul jani. Satu. Dan masa tempoh dia beri tempoh selama 3 tahun untuk menyempurnakan dia tersebut. Jadi kalau gagal juga, hutang kena bayar kan, sabit atas nama hutang. Untuk berhutang lah dengan siapa-siapa yang ada. Antara yang ada untuk dihutang siapa? Kerajaan lah. Kerajaan Baitul Mal lah. Jadi bila hutang dengan Baitul Mal, kita tertaluk lah dengan hutang Baitul Mal. Jadi kita nanti salah seorang daripada al-gharimin. Dapat sabit buat zakat lah. Tunggu zakat orang je lah.
Jadi faham tu jadi fuqara wal masakin lah. Tapi bukan fuqara masakin. Fuqara masakin ni dia tak hutang dengan orang. Fuqara masakin ni dia cuma muhtaj dia, kifayah dia tak cukup kan. Hajat dia 10, dapat 8. Jadi yang tu yang dipanggil fuqara. Kalau masakin hajat 10, dapat 4, dapat 3, dapat 2, dapat 1. Ini fuqara. Kalau gharimin macam mana? Tak dapat apa-apa, bahkan berhutang pada lain untuk mencukupkan kifayah dia. Jadi tunggu abang zakat jalan kau. Jadi apa kerana nak? Silsilah ihtiyar muflis lah. Muflis. Harta benda kau ni semua tak boleh dibelanjakan. Yang ni hentian takoti, kodi yang akan jadi waliul mal dia, untuk menguruskan harta dia, nak jual apa dan sebagainya, untuk membayar diat yang sepatutnya ditunaikan. Dan dia pula ada loan dengan kerjaan pasal nak sempurnakan diat ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi asal nak sebut ialah itu tak cukup macam mana, dia terpaksa berhutang dengan kerjaan, dan kerjaan pun memang kena bagi hutang atas dia. Dan nak menunjukkan bahawasanya antara tanggungjawab pemerintah ialah memastikan setiap rakyat dia, ini dipanggil takzirat ataupun kullukum ra'in, sebagai ra'i dia mesti jaga rakyat dia sampai jangan ada berlaku pembunuhan dan pertumpahan darah macam ni. Kaedah dia macam mana? Wajib jaga nyawa, jangan bunuh, dihilangkan dengan sewenang-wenangnya. Begitu juga masalah mencederakan anggota ataupun melukakan tubuh badan orang ni berlaku dengan sewenang-wenang. Jadi antara orang yang bertanggungjawab siapa? Kerajaan. Itu kot. Nak menunjukkan itu antara tanggungjawab pemerintah. Satu, jadi pemerintah senang. Jadi pemerintah macam sekarang senang lah. Jadi pemerintah yang sepatutnya sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala ni, itu kan senang. Satu pesan-pesan ulama kita, antara pesan ni ialah pesan Sayyidina Umar. Antara perkataan masyhur dia, kata dia apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Kamu hendaklah faqihkan diri kamu qabla an tusawwadu, sebelum kamu dijadikan sayyid. Maksudnya sebelum kamu dijadikan pemimpin. Sekurang-kurang pemimpin, jadi suami. Sebelum kahwin, tafaqahu dulu. Jangan apa? Tak bengong. Sajalah berbahasa sedap je. Jangan terbengong-bengong. Bila dah kahwin pun apa benda pun tak kerti. Kacau. Yang tu yang kacau tu. Fikirlah kalau saya sebut lah, kalau kita pun tera yang kita dah ngajar pun bengong lagi lah. Saya tak ada, tuan-tuan termasuk saya bengong lagi. Ada benda lagi kena belajar. Teruk kita tu lah, kita punya tahap hujung ni macam ni ya. Kutit lagi. Banyak lagi benda kena betul. Baik. Kemudian wadiyatul janin hurri. Baik, yang ni masalah diat janin. Jenayah dibuat ke atas anak dalam kandungan pula. Anak dalam kandungan dia belum dilahirkan. Jadi macam mana kaedah nak kenakan diat pada dia? Pasal bila dia dah keluar sebagai insan yang ada nyawa, dia akan dapat diatun nafs yang sempurna. Tapi ini janin dalam perut lagi. Macam mana nak buat? Kata dia diatul janin hurri, dia janin yang merdeka. Maksudnya kalau janin tu sendiri merdeka. Okey. Dan dia pula muslim, tabaan diabawahi. Baik, pasal macam mana kita tahu janin ni Islam? Kaedah kandungan ataupun anak yang sebelum balik, Islamnya mereka antaranya tabaan li ahadi abawahi. Yang tu nak tengok dia Islam tak Islam kan. Pasal kadang-kadang ni nak tengok Islam, kawan kita dalam syarak mesti tengok ahadi abawahi, salah satu daripada abawahi. Kalau pun tak abawahi, ahadi abaihi ataupun abaihi wa ummahati. Nenek dia masuk Islam, bapak dia tak masuk Islam, nenek dia masuk Islam, tawan dia masuk Islam, cucu yang belum balik dia masuk Islam, dapat Islam dengan sebab nenek dia, tawan dia masuk Islam. Ni powernya usul yang masuk Islam, furu' akan ikut. In kanas ummuhu ma'sumatan halal jinayah, taba'an li ahadi abawahi in kanas. Dan diat ni sabit in kanat jika adalah ummuhu, mak bagi janin ni,
maksumatan halal jinayati adalah seorang yang dipeliharakan darah, maksumah halal jinayah pada ketika jenayah itu dilakukan pada dia. Dia memang perempuan yang maksumah. Ibu yang hamil tu, dia ialah perempuan yang maksumah, orang yang dipelihara darah dia. Kemudian ada orang buat jenayah pada anak dalam kandungan dia. Janin ni yang kita bicara, yang dia ada diat. Jadi faham tu kalau ada orang perempuan yang dia dah tak maksumah. Pasal apa? Pasal dia bunuh orang dan boleh sabit hukum qisas atas dia. Dia dah tak maksumah dah. Begitu juga dia ni, Allah SWT, zaniyah yang muhsanah. Zani muslim boleh kena rejah sampai mati. Dia punya darah dah tak maksumah, dia bukan maksumah. Ataupun orang perempuan yang murtaddah, na'udzubillah, dia pun dah tak maksumah pasal halal untuk dia dibunuh. Jadi kalau ada orang buat jenayah kepada dia, dengan sebab tu janin dia mati. Yang tu dia tak dapat diat macam mana kita bicara ni. Cuma dapat apa? Tu tak simpan dalam kepala. Tengok kot dia sebut lagi. Tapi dia sebut siapa yang masuk ni mesti janin hur muslim yang umuhu tu maksumah ketika halal jinayah. Jadi kalau kita perhati ni undang-undang Islam ni, dia perhati semua satu. Sangat detail. Baik, jadi diat janin ni apa dia? Ghurratun, kata dia nisbatun minar raqiq. Apa makna ghurrah ni? Kalau bahasa lain selalu kita sebut ialah raqabatun. Raqabah ni kalau hamba yang dah lahir, dah rupa, dah boleh buat kerja, dia panggil raqabah. Ghurrah ni bahasa dia hamba jugalah. Kalau kita sebut tu dia guna terjemah hamba ya. Kalau ikut seorang hamba tu dia guna bahasa sebatang tengkok. Kalau ikut terjemah yang diberilah. Macam mana ghurrah ni, kalau kita selalu pakai dalam bab wuduk, perkataan ghurrah dan tahjil. Ghurrah tahjil ialah ghurrah melebihkan basuhan muka ketika berwuduk. Tapi dah jadi istilah. Dia juga kalau dalam dia kalau masalah penggunaan kepada orang, sebut muka ni, dia adalah majaz mursal itlaqil juz iradatil kull. Satu dia guna bahasa tengkuk, pasal masuk dia ialah tengkuk. Iaitu kata dia masuk tengkuk tu adalah ini sebatul minar raqiq. Tu dia kata ghurratun tu dengan mana? Nismatun. Bahasa terjemah nisbah tu tengkuk lah. Tengkuk ni minar raqiq, daripada hamba. Dia apa tengkuk dan hamba? Maksudnya seorang hamba. Seorang hamba. Dan hamba ni hamba mana? Tu ghurratu abdin atau amatin. Dia lah harga hamba, ghurrah abdin ataupun amah. Tengoklah bayi tu kan, yang bayi lah, janin tu, janin yang bakal lahir tu, adakah dia abdin ataupun amah? Kalau bayi sekecil tu, berapa harga orang nak beli? Pasal kita bicara balik, memang anak ni anak orang merdeka, anak ni pun merdeka. Allah SWT. Janin pun kita bicara ni janin merdeka ni. Janin tu sendiri hukum merdeka. Maksudnya kita ambil tahu hukum tu ya. Janin tu adalah hukum merdeka. Kaedah nak bayar dia adalah ghurrah abdi ataupun amatin. Maksudnya nilai kan, kalau kata anak dalam kandungan tu, kalau dia hamba, berapa orang sanggup beli? Berdasarkan faktor keturunan dia apa ke, anggota dia dan sebagainya, keturunan dia, berapa harga kanak-kanak yang seumur itu lahir keluar. Kalau kata 20,000, 20,000 untuk hamba lelaki, misalnya 18,000 untuk hamba perempuan, ataupun terbalik. Tak kira, yang ni kena tengok ghalib kimah bagi abdin ataupun amatin. Baik, salimin min aibin, dan abdin dengan amah ni yang salim min aibin, yang sejahtera daripada aib. Jadi andaikan bayi yang keluar ni tak ada apa-apa aib, itu kaedah nak kira dia punya diat. Mabi'in, yang dijual. Salimin min aibin mabi', baca itu, dia sejahtera daripada aib barang yang dijual. Jadi kalau ada aib-aib yang kita belajar dalam bab muamalat dulu, masa jual hamba ni, ada hamba kena aib terpotong jari,
tak pandai buat kerja, mata buta sebelah, mana masa perang kan. Jadi macam-macam mungkin kecacatan ni ada. Tak mesti syarat hamba ni atas kira diat mestilah hamba yang salim min aibin mabi'. Mabi' tu. Siap. Jadi dia bukan aib nikah, aib nikah lain, aib baik lain kan. Yang tu pun tak faham, tanya lain lah. Malah nak manjang kan. Sedap malah je. Pasal ada benda dah belajar. Satu saya sebut kata malah nak manjang tu. Agak tak faham tanya lain. Kalau agak macam faham-faham je, biar je lah. Pasal dah faham, boleh. Betul kan? Macam bagi kita seksa je tu. Betul kan? Boleh tak? Rasa boleh faham tak? Kalau aib nikah, itu kata dia lain. Aib nikah ni masa masuk nikah adalah bersama suami isteri, dah dapat zuriat. Jadi antara aib tu highway tak boleh lalu. Tu aib dia. Gila, sopak, itu aib nikah. Kalau aib baik kan beli hamba untuk suruh buat kerja. Tangan tak ada, tangan kudung. Itu tangan ni paralyzed sebelah, capik, mata sepet. Jadi mata sepet dia tak boleh buat kerja betul. Dia rasa dia pegang cawan, rupanya tak pegang lagi, dia tumbuk cawan. Dia rasa dia pegang lah tempat handle cawan, pegang, tumbuk, tolak. Dia rasa dia angkat lah, rupanya dia tolak, peng, jatuh. Aib dalam bab jual beli. Masa bila mata sebelah dia tak boleh menentukan jarak dengan betul. Jadi aib dalam bab jual beli. Jadi yang tu aib baik, aib mabik, bukan aib nikah. Baik, wa yushtaratu. Baik, asal bicaranya ialah diatul janin disebut. Baik, janin ni nak kira janin macam mana? Pasal 1 bulan pun kadang-kadang kita panggil janin dah kan. Atau dia kata wa yushtaratu bulughul ghurrati nisfa ashri diyati. Betul, dia tak sebut umur ni. Disyaratkan sampailah hamba ni, ghurrah ni, nisfa ashri diyati. Nisfa usyur. Jadi 1/10. 1/2 daripada 1/10. 1/20. Jadi jangan kurang harga hamba ni daripada 1/20. Pasal nisf 1/2, usyur 1/10. 1/2 daripada 1/10, 1/20. Ini kaedah-kaedah pecahan dalam arah. Daripada diat. Jadi kalau kata harga diat hamba tu berapa, katalah contoh 1/20, 200,000. Jangan kurang hamba ni 1/20, 1,000 lah. Okey, 1/20. Betul kira tak? Buah-buah je 20,000 tu sedang. 20,000, jangan harga ni 1,000. Jangan kurang daripada harga ni 1,000 bayi ni. Jadi kalau kurang, dia tak boleh kurang daripada nisbah unsur. Kalau lebih tak apa. Nanti dia kata masuk syarat tu. Fa'in faqudatil ghurratu wajaba badaluha. Dan kata dia sekiranya luputlah oleh hamba tak ada, wajaba badaluha. Jadi diatul janin ghurratu abdin aw amatin. Jadi faham ghurrah ni? Ya. Jadi siapa-siapa buat jenayah, kalau faham daripada mata asal tu, siapa buat jenayah sampai mati anak dalam kandungan, maka diat dia, orang yang buat jenayah ni kena cari satu hamba lelaki atau hamba perempuan yang menepati harga, jangan kurang daripada 1/10 daripada harga diat. Maksudnya faham tu, hamba ni hamba kualiti lah kan. Hamba bukan hamba yang dia mesti hamba apa, rare barang rare apa, rare bukan rare. Dia hamba rare ni. Tak faham tu dah. Dia hamba rare, bukan hamba belek ni. Okay. Yang tu adalah bayaran dia dia. Selalu kita cuma tercepat kepada harga tu. Yang tu yang baru dia sebut ni. Kalau hamba tu tak ada untuk gantikan anak dalam kandungan, anak dalam kandungan tu tak ada untuk dibayar diat dengan hamba, tu fa'in faqudatil ghurratu
wajabat badaluha. Wajib badal. Badal kimah dia. Tak faham? Baru harga hamba. Kita dah sebut harga lah tadi kan. Tak, kalau ikut tertib dia bukan harga hamba dulu. Apa ni? Hamba dulu. Misalnya dia bawa kereta, ada orang perempuan ni hamil, naik motor, dia langgar motor tu, jatuh, gugur, kan mati janin tu. Buat macam mana? Pergi cari hamba beli, hamba lelaki atau hamba perempuan. Itu adalah diat dia. Berapa harga kau tangguh lah. Itu tak ada, mana ada hamba kita sekarang. Macam mana? Tu wajib badaluha. Wajib badal. Berapa harga hamba ni? 150,000. Itu 15 juta lah kau. 26 million lah kau. Tu maksud dia tu. Pasal kita terlalu cepat kadang-kadang pergi ke duit tu kan. Satu tertib kita ni dia mesti dipaham ikut disiplin dia. Macam kita kalau saja nak sebut tang kata kita selalu tercepat tu. Macam kita sebut emas, perak, kena bayar, kita terus cepat kepada duit. Tak, terus pada harga. Kalau ikut orang yang kita, bila emas perak lah. Kita terlalu cepat menghukum pergi kepada harga tu. Kalau ikut tertib, dah harga tu nanti satu. Pasal dia mesti ikut tertib. Dah tak ada, baru ambil badal. Cari sponsor, ini pasal lah nak cari sponsor kan. Janji kau bayar apa yang sepatutnya kena bayar kan. Macam kita duit tak ada, macam mana? Ada orang nak tolong bayar kan untuk kita. Terima kasih lah. Nak cari ke, nak buat tawaran ke, iklan Facebook ke, ini pasal lah kau. Wahwa khamsatu ab'iratin. Baik, wahwa, jadi dia nak sebut kata usyur diyah tu. Berapa nisfu usyur diyah? 1/20 diat. Berapa? Tu disebut khamsu ab'iratin, 5 ekor lembu. Ab'irah, ba'ir, silap, bukan lembu, unta, ba'ir. Allah, 5 ekor unta ni harga. Jangan kurang harga 5 ekor unta. Jadi kalau satu unta 50,000, 10,000, 5 ekor, harga sebatang gigi lah. Dia juga wahwa badal tu adalah khamsatu ab'iratin. Pasal jangan kurang daripada satu nisfu usyur tadi kan. Pasal asalnya mestilah kalau janin tu orang buat jenayah menyebabkan janin tu mati, Allah SWT kena bayar dengan harga hamba, kena bayar hamba kan, kena bayar hamba. Dan hamba tu syarat dia jangan kurang daripada nilaian nisfu usyur. Baik. Jadi kalau tak ada hamba kena bayar badal. Apa badal dia? Wahwa badal tu. Ataupun wahwa tu abdu tu. Boleh juga lah kan. Kalau maksud dia macam tu. Kalau ambil dengan dekat, wahwa badal tu. Badal tu adalah khamsatu ab'iratin, 5 ekor unta. Kan 5 ekor unta ni 1/20 daripada 100. Betul? Macam bengap macam lagi. Kadang pecahan ni dia lembab sikit, betul tak? Betul? Slow sikit. 1/20 tukar perpuluhan apa? Saja nak test tengok pecahan dengan perpuluhan ni, cakap 1/20 tukar perpuluhan 0.5 0.5 50% lah, 0.05. Teruk sungguh. 0.05 ialah 5/100. 5% kecil kan dia. Tu baru dapat 1/20. Pasal 0.0 0.0 perpuluhan kosong tu adalah per 10. Perpuluhan 00 adalah per 100. Tu rumah per 100. Perpuluhan 000 adalah per 1000. Selepas perpuluhan di belah kiri kan, kosong, itu rumah sah.
2 angka 00 itu rumah puluh. Yang buat bodoh tu yang kecil. Perpuluhan. Lepas perpuluhan, rumah pertama perpuluhan itu per 10. 0.3. Apa maksudnya? 3 per 10. 0.03. 3 per 100. 0.003. Tak apa, saya nak faham tu lah. Sinilah guna matematik. Kau dah berjelajah 6 tahun sekolah rendah, buat apa? Sia-sia je, penat aja belajar. Baik, tak usah belajar, tutup sekolah kebangsaan. Saya tak belajar dulu. Bukan tak belajar, buat guru ajar. Pasal perpuluhan ni dipakai sebenarnya. Kita pecahan perpuluhan ni kalau ikut benda simple je. Pasal apa ni? Pasal saya budak mengajar matematik dulu. Macam tu lah kena ajar orang bagi budak faham. Faham dengan Ustaz? Bagi yang masalah pecahan dengan perpuluhan, suruh dia convert. Terror. 0.125 macam mana? 125 per 1000. Pasal dia tahu 3 tempat tu. Bila 3 angka ni per 1000, 2 angka per 100, 1 angka tempat perpuluhan per 10. Betul? 1 per 8 berapa? 0.125. Slow. Tak ada pakai lah otak Jepun tu. Itu yang cerdik cepat. Siapa? Pakai Jepun lah. Melayu tak pakai otak. Betul. 1 per 8 apa? Kaedah nak dapat perpuluhan macam mana kalau pecahan pula? 1 bahagi 8. 1 bagi 8. 1 boleh bagi 8? Tak boleh. Buah kosong, buah perpuluhan. Buah kosong boleh. 1 8 baki 2 boleh. Itu buah kosong 20. Dengan 8 kali 2 16. 40 buah kosong kan. 40 8 kali 5 0.125. Saya congak kepala je. Slow dia orang ni, slow. Tak tahu saya pasal, tak tahu matematik ni macam biasa lah benda yang tu kan. Nak kata profesor matematik tak juga, pecahan dengan puluhan je pun. Alah, yang malu. Kita cuma kadang tak dapat latihan tu je. Sekolah dulu pula masa tu tak celik matematik lagi. Duk buta ABC lagi pun. Satu tak apa cerdik. Biarlah sikit tu. Tu kalau tak ada ahli macam ni lah kaedah kita. Pasal kaedah kita kena faham. Tu yang kata kena kenal diri kita di atas permasalahan hukum. Satu bila ada hukum yang kita tahu. Bila nak kira jam. Macam mana? Bagi pada ahli dia untuk mengira. Jangan kita pandai-pandai kira. Pasal nanti silap. Yang ni juga mengajar satu skill mengenal diri. Pasal kita kena kenal macam tu. Apa yang bidang kita buat. Mana bidang kita, bukan bidang kita, bagi kat orang. Pasal bukan bidang kita. Ini bukan kita punya bidang. Kalau kita buat hancur, rosak lah. Dia kan silap. Itu bukan ahli dia, kalau serah memang hancur. Kita kena kenal di mana keahlian kita. Kalau kita hanya pakar nahu je lah. Pekah tak pandai. Jangan pandai nahu gagah nak baca pekah. Jangan. Satu ada pekah, satu kan kalau pandai nahu ke soroh ke balarah kan. Pekah kena ngaji pekah. Tafsir kena ngaji tafsir. Hadis kena ngaji hadis. Ni ngaji lurah je. Tiba-tiba istimbat hukum bab tauhid. Tu jadi Wahabi. Kenapa macam tu saya cakap? Pasal luar bidang. Dia mesti dapat didikan asuhan dalam part dia masing-masing. Doktor pun, doktor bius buat pembedahan boleh. Luar bidang, bukan bidang dia. Kau buat juga, siap je lah. Pasti akan berlaku tertinggal sana, tertinggal sini. Terus yang pakar pun tertinggal. Okey, bagi kenal bidang. Kalau ustaz tajwid je. Yang lain kata, saya tajwid je. Kalau kira je. Saya kira je pandai. Yang lain yang tanya tauhid, tanya ustaz ni. Pak Falak tanya orang ni. Bukan bidang. Satu kita ngaji ni, kalau saya ngaji almarhum Tuan Goja Ghazali tu, dia kata apa? Kita ngaji agama ni kena jadi macam kedai runcit. Semua ada. Nahu main. Sorah. Balarah.
tafsir, hadis, masalah hadis, usul tafsir, fiqh, tauhid, tarikat, tasawuf. Apa kau nak? Wahabi. Tak, kalau tak tahu, kita tak tahu nak kata salah dia tahu ni. Syiah macam ni. Yang Ittihad hulul ni dalam bab tarikat apa dia? Ittihad macam ni. Ittihad tu apa dia? Hulul tu apa dia? Salah, ni tak betul lah kita. Jabariyah, Mu'tazilah. Macam ni. Macam ni. Kau tak tahu? Oh, saya tak tahu. Syiah ni memang tak betul, tapi saya tak erti lah nak cerita Syiah ni menentang apa. Memang Syiah ni menentang, tapi tak tahu nak cerita apa. Contohlah kan. Memang kita tak boleh kalau disuruh kita bagi satu penjelasan mengenai siapa Syiah ni, 3 jam dia bagi. Macam nak cakap apa? Syiah kepala 3 jam. 27 Syiah ketok kepala yang mana? Cik dia mesti kena cerita apa dia tu sampai orang faham. Oh, ini ke Syiah? Memang celaka Syiah. Orang faham. Dan kalau dia bagi 10 minit pun kita boleh tahu apa dia Syiah dengan takrif yang pendek tapi orang faham lah. Oh, ni Syiah. Kalau Wahabi 10 minit pun dah cukup lah untuk faham Wahabi tu menentang apa. Wahabi pun menentang dia. Apa dia tu? Kalau dia orang tak faham lah tu, yang Wahabi pun tak tahu dia Wahabi. Masalah apa ni? Tak kenal diri. Satu, kita kena kenal kita apa? Kita apa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahli Sunnah wal Jamaah kita? Mana? Kalau kita Muslim, okay, Muslim, mu'min tak? Iman ni kat mana? Kita memang iman ke kat Allah? Iman mesti tasdik qalbi. Qalbi kat mana? Kita iman ni kat mulut je ke kat hati? Kalau kat hati, lepas kat hati nanti akan kesan apa? Percakapan, perbuatan, etikad, perasaan, suka, sayang, kasih. Kita iman tak iman? Macam tak iman aja. Contoh kata iman tak iman. Ciri orang beriman apa? Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut Allah, gerun dah. Siapa? Allah. Allah tengok kita. Alam ya'lam anna Allah hayara. Dia tak tahu ke orang salah dia tengok kita. Innahu alimun bizati sudur. Sebut Allah, gerun dah. Siapa gerun? Dia dah tengok. Kalau tuan-tuan duk mengaji sekarang ni, setiap orang ada SB belakang duk tengok. Ketol SB tu. SB pun mau sebut babi. SB ni Allah. Takkan tak rasa apa-apa. Boleh ada iman tak iman? Kena usaha untuk tak iman. Apa usaha untuk tak iman? Ngaji suku, ngaji tauhid balik ngaji tauhid balik. Macam mana? Untuk latihan ada. Kena ada latihan juga untuk iman, supaya sentiasa rasa tara yara ni. Yang ni yang martabat ihsan yang Rasulullah isyarat. Bila ditanya apakah dia ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Macam mana nak faham ilmu tarahu ni? Macam mana? Pasal Allah Ta'ala tak boleh tengok dengan mata kepala. Untuk orang Ta'ala nak tengok dengan apa? Tengok dengan pehcan, tengok dengan keupayaan kenal dan faham. Kita ni tengok, kita sepatutnya boleh kenal lah Allah. Pasal kita makhluk Allah. Kita ni asar daripada kudrat dia, asar daripada ilmu dia, asar daripada iradat dia. Bila tengok kita faham Allah Ta'ala ada di wujud, dia ada kudrat, dia ada iradat, dia mesti sama. Basar, kalam, sifat kamil mesti sabit pada dia. Kita naqis, kita kurang. Tengok kat kita, apa yang ada kat kita, kita akan faham Allah Ta'ala. Dia akan faham dalil ni, memahamkan pada madlul. Yang ni pun kena belajar agak satu kaedah, apa qawaid, apa nak sebut, metodologi berfikir, supaya kita boleh cekap melihat makhluk terus faham ke Allah Ta'ala. Macam mana sebut pampers sebut lampen buang pampers, mi segera Maggi. Boleh bang? Lagi? Sebut handset Samsung. Contoh kan. Sebut makhluk Seluk, Khalik, Marzuk, Razik. Dia sepatutnya lapar makan, dahaga minum, gula manis. Cepat lah tu.
Siakap tiga rasa. Sorry, cekap tu. Kalau siakap senohong ni guru bahasa ni. Okay. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita kepantasan, kecekapan metodologi berfikir. Okey. Macam mana boleh pergi situ asal matematik tadi pecahan dengan puluhan je. Okey. Ni 10 unsur dia. Jadi wahwa badal ni ialah khamsatu ab'iratil 5 ekor unta. Pasal itulah sekurang-kurang. Jadi kalau tak ada hamba yang betul, kena cari badalnya. Badalnya ialah 5 ekor unta. Wa tajibul ghurrah. Kalau Malaysia punya undang-undang, langgar orang perempuan ni hamil mati kandungan. Macam mana? Ada dikata bukan ada apa-apa pun. Tengok ada insurans, tak ada insurans. Habis-habis tengok mati tak ada insurans. Macam mana? Itulah kena insurans kan. Di kempen insurans kepala otak dia pula dah. Ini takaful. Padahal kepala otak kepul-kepul kat dia. Takaful pun betul ke? Saya pasal dulu percaya jugalah takaful kan. Pasal tengok Islamik. Takaful pun yang saya masuk dulu sampai lah ni ya. Ada anak saya pun yang dah istilahnya tempoh pantang. Antara saya ambil dulu takaful siswa. Tak banyak pun masuk, sebulan RM10 je. Tapi nak tengok dia tak amanah dia buat kerja tu kan. Dia jamin macam ni. Saya masuk 4 orang. Anak sebulan RM10, tapi saya tak bayar setiap bulan, saya bayar untuk setahun sekali. Pasal malas nak management. Bulan RM10. Tak ada kerja aku. Nak potong gaji mana ada, kita makan gaji, kita makan kapak. Okey. Apa saya nak sebut ni ialah bila kita dah bayar tu, bayar takmis pun cukup je bulan 8. Memang bayar selalu bulan 8. Ya, yang antara yang dah lepas, yang anak sulung lah. Bila dia tahap sampai SPM 17 ni, dia punya tarikh matang dia. Ambil dulu masa tingkat 1, dia 5 tahun. Jadi bukan banyak mana pun, tapi nak tengok nyanyi dia tu. Pasal dia panjang kat rally tu kan. Bila panjang 5 tahun, minta apa minta bagi lah. Banyak mana kita bagi RM10 sebulan tu, 5 tahun kali lah 120 kali dengan 5. Dapat tu je lah dia bagi. Kupang pun tak lebih. Mana betul lah. Kot lah. Pasal dia jamin ni apa benda lah. Saya pun bukan perhati sangat kan. Dah kata ni, nama pun takaful siswa sebagai akaun tabungan untuk dibelajar masa akan datang. Bubuh je lah kan. Hak nombor 1 dah macam tu. Nombor 2 sejam. Ni patutnya dah tarikh matang ni. Dah lepas bulan 8 dah. Anak pun yang nombor 2 selang setahun dia berdekak dia. Yang kakak dah lepas tu ni dah bulan 9 dah. Sejam je, tak ada surat apa pun. Saja tunggu kan. Saya bukan apa, dah tahu tu ni takaful pula, bukan takaful bengong-bengong je. Takaful yang agak famous juga di Malaysia, yang takaful Malaysia. Takaful Malaysia lah saya sebut tu. Takaful Malaysia famous lama kan, dia dah hidup lama kan. Maksudnya antara takaful yang boleh dipercayai ialah takaful Malaysia. Bukan takaful etika, tu pun takaful ikhlas. Takaful tak ikhlas pun ada. MMN apa macam-macam nama lah kan. Semua nak gunakan bahasa takaful tu untuk memungut, mengeluarkan wang daripada poket anda. Apa yang ada? Takaful apa? Semua ditakafulkan. Takaful. Benda takaful dia pun tak tahu takaful. Tanya balik pegawai takaful pun tak tahu takaful tu apa. Sajalah saya sebut itu. Pasal kita duk cerita tentang masalah janin ni. Jadi apa-apa sikit, inilah tak ambil insurans, tak ambil takaful. Kalau ambil takaful tentu dapat. Ada pula macam tu. Kedah kita tak ada takaful pun, memang hak. Sekarang kau dah buat jenayah. Itu kalau accident, orang ni langgar. Kalau kita langgar tiang negeri itu satu hal lah kan. Ini ada orang langgar kita, orang buat jenayah, siapa kena bayar? Insurans pula tergeh-geh. Cover. Orang tu yang buat salah, usah kau gedik-gedik sibuk. Satu sepatutnya buang je takaful apa, insurans ni takaful ni buang je. Apa? Siapa buat jenayah dia lah kena bayar.
Yang orang ketiga gedik-gedik tolong jadi orang kata apa? Macam penjamin pula. Jangan susah hati, bagi kami bayaran banyak ni, kami akan urus jika berlaku kebalangan apa-apa. Benefit dia macam ni. Tapi kena bayar macam ni. Tu yang jadi judi tu. Pasal nak jadi kebalangan bila tak tahu. Untuk bayar apa? Bayar untuk dapat pulangan. Bila nak pulang? Tak tahu bila nak pulang. Ada yang tak pulang-pulang. Apa tu? Judi lah. Bagi RM1, bila nak kena? Boleh jadi kena tak? Bila nak kena? Tak tahu bila nak kena. Bayar insurans, bila nak kena? Tak tahu bila nak kena, tapi kena bayar. Bila boleh jadi kena tak? Tapi kena tak? Itulah judi yang mana? Pegawai takaful pun tak tahu judi ke mana? Cerita apa tu? Takaful. Bila kita cerita satu-satu balik, tu salah ke? Salah tak salah, sepatutnya ngaji dulu baru pergi buat. Yang ni dah buat dah. Tu baru tanya kat kita lah, salah ke? Kita ada panel tu pun agak faham ke? Kita tanya lah. Saya berani tu, macam mana saya garang punya suara macam ni, saya tegah benda tu ngaji Tok Guru sebut sebiji. Dia punya kepahaman dia beri tu very sharp, tajam. Yang kalau kita belajar, kalau ingat balik apa yang kita pernah belajar dalam bab doman apa semua dulu lepas, dalam bab takaful ada yang saya sebut, sehingga kita punya khairat kematian pun judi. Dia bukan khairat kematian, tapi syarat kematian. Pasal apa? Judi. Masuk khairat kematian kena bayar macam ni. Benefit dia macam ni. Boleh jadi mati tak? Bila nak mati? Betul, setiap bulan, setiap tahun bayar. Setiap bulan bayar. Ada bulan, ada tahun kan? Ada kematian. Bila ada kematian dia bayar pula. Ada kematian. Bukan khairat tu. Kalau khairat macam mana? Macam orang dulu mati je, bawa kotak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Pak Long Pangah ni meninggal. Kami nak minta sumbangan untuk bagi bantuan pada siapa-siapa yang tinggal tu, keluarga dia. Pergi sekampung kutip. Kupang pun tak simpan. Ambil, ni orang kampung lagi. Tu khairat. Itu khairat. Ni tak mati, kutip dah. Dia tengok tak ada orang mati 20 tahun, seorang pun tak mati, tapi kutipan terus. Duit banyak tak? Kelabu mata tak? Itu yang lenyap 3 juta 4 juta. Sajalah usik-usik itu sikit. Untuk duit tu pula apa? Siapa esok nak pegang tu? Kau susah betul tak? Nak ngurus lagi, nak kena bayar lagi. Untuk tengok nama syarikat pun tak ada lah, itu kuasa pun tak ada lah. Duit ni memang tak ada lah lepas. Yang ni yang berlaku banyak dalam zaman kita lah ni. Banyak sangat. Saya sendiri pun ada benda yang kena. Saya dah kena dulu sekali, ni kena pula sekali lagi. Kena pula pasal ambil daripada, cuma sikit saya nak sebut tu pasal kejanin tadi kan. Nak syarah sikit kat yang tu, supaya jangan jadi bodohnya saya lah kan. Pasal saya bodoh. Tak mana ni saya bodoh ni. Dulu ada dalam harakah macam Elan juga ni, guna pi harakah. Pasal memang dalam harakah pun apa dia, projek tanam jati emas di Kelantan. Jati emas tau? Tak tahu dengar saya apa jati emas. Dia punya syarikat dulu Akar Corporation. Sampai lah ni saya simpan semua sijil dia apa-apa. Kalau ikut tarikh matang tu dia 15 tahun. Kalau dengan saya, kalau ikut dengan lah ni, mula saya masuk itu dah 18 tahun. Masa beli pokok tu, sebatang pokok RM330 kot. Jadi kalau 10 pokok, memang saya beli 10 pokok tu, saya beli 20 pokok. Jadi kalau 10 pokok RM3,000. Masa tu pun terhigih-higih lah cari duit. Pasal apa? Pasal jaminan dia. Kata dia sebenarnya bukan melabur, tapi upah dia untuk ditanam pokok dan semua pengurusan untuk dalam tempoh 15 tahun untuk tanam pokok jati di atas aset keluasan tanah berapa ekar. Tanah pula kawasan Kuala Kerai tau.
disebut nombor plot ni. Aset tanah ada berapa orang macam ni. Pulangan dia tunjuklah jadual macam ni. Jadi macam lebih kurang skim cepat kaya kat lah. Bahasa dia macam tu lah juga kan. Tapi dia bukan skim cepat kaya yang tak tahu apa-apa benda ni. Tapi tanah pokok, siap nombor pokok jati pun nama jati spesies, jati emas. Jati emas ni mendatang apa pula? Pokok jati lah, cuma nama emas tu supaya nampak sikit. Jati ada satu spesies je. Apa yang saya nak sebut itu pun apa lah. Sampai tahun ke-7 ke-8 tukar syarikat lain pula, apa nama pula, ambil alih sampai tadi peon apa benda tak. Kalau ikut nak pergi tu, bawa pergi tengok nombor tu, pergi kat tanah tu tengok nombor kita, kalau ada lah kan, macam mana tebang pokok tu balik balak kita 20 batang. Tapi apa dia, kita pun bukan gaduh kan, adalah tu tak ada rezeki, bodoh kita sama. Jadi kita pula orang macam tu yang kata muamalat ni, jadi kalau ikut asal dia atas amanah juga kan, kita faham dia amanah lah. Untuk apa? Diam gitu kan. Itu saya kata 2 kali bodoh tu. 2 kali dah kena bodoh. Betul tak kapul pula 3 kali ya. Allah. Ini melabur lah apa-apa pula ni. Yang terdekat lah sebut biar juga sikit. Apa? Islamic Fund tu, Mekah Islamic Hotel tu. Mula Mekah Islamic Hotel, lepas tu Thai Islamic Hotel, lepas tu Nusantara Islamic Hotel, global tu China Islamic Hotel. Wow, banyaknya hotel dia. Satu plot apa 3,500, 3,600. Sekarang antara istilah apa skim dia, bayaran bulanan dia bagi macam ni. Sekarang apa hotel? Mana hotel? Semua bahaya punya tempat tu. Pasal itulah kita terlalu percaya. Tu 4 kali bodoh lah saya. Dia guna di atas nama Islamik tu. Tu Islamik semua tu. Tak. Kata apa? It is not Islamic. It is just only a gimmick. Only a gimmick only. Kalau nama takaful apa-apa, dia cuma tukar nama je. Pasal tujuan dia lah nak keluarkan duit dalam poket kita buat keluar bagi dia. Kalau tak ada lah, saja kita nak bagi, mana ada lah. Dia nak bagi kita keluar duit dalam poket. Saja ke sana sikit. Saya dah bodoh 4 kali. Tak tahulah bodoh kelima ada apa ke depan, tak tahulah. Baik, watajibul ghurratu ala aqilatil jani. Dan kata dia wajiblah kena bayar hamba ni bagi janin yang telah dibuat jenayah itu sampai mati. Ala aqilatil jani, kena ke atas aqilah pembuat jenayah. Jadi istilah aqilah kita jumpa itu, dia ialah pewaris asobah selain daripada usul dan furuk bagi jani. Satu kita ada adik-beradik lelaki apa-apa, dia buat jenayah pada kikir macam ni, kita lah yang kena. Dia kena nak kenal sedarai tu, siapa-siapa tengok balik belakang apa dia panggil akilah. Tak faham akilah ni, kena tengok balik bab pusaka. Dalam bab paraik kita belajar dulu siapa dia yang dipanggil pewaris asobah yang selain daripada usul dan furuk. Siapa dia? Ini yang kata pelajaran semua kena ingat. Kena ingat. Kan saya kalau yang ingat sungguh kan. Yang tak ingat juga. Baik. Dabit janin tadi tak? Dabit janin. Kalau ikut umum disebut janin. Pasal janin ni, kalau atas janin, untuk dah nama janin yang kamil, yang ada hukum manusia ni 6 bulan ke atas, itu memang janin. Ada pun bawah ni, tapi seingat saya lah, kalau atas dobik janin ni, umum janin, istilah lekat perut janin, umum bahasa janin tu dipakai. Macam mana pun kalau tengok sini kitab kita kecil kan, dia tak ada sebut itulah. Tapi kalau ikut umum disebut janin, mana-mana sabit ibu yang hamil. Kalau ada orang buat jenayah, ada tumbuk kat dia ke apa ke dan sebagainya, jadi gugur pada dia, siapa yang buat jenayah tu kena bayar
hamba. Kena bayar hamba tu. Apa yang sebut? Cuma zaman sekarang dia macam ni. Apa dia? Saja sebut sikit yang ni, walaupun pernah sebut dulu. Kadang ada orang perempuan dia tak nak anak lagi, tapi suami pakai dia. Suami kadang nak anak, kadang istilahnya suami isteri kan, tapi isteri ni tak mau anak lagi. Nak jaga badan lah, nak jaga karier lah, nak cari duit lah, nak kerja lah kan. Buat macam mana? Makan sesuatu, ubat ke apa ke untuk gugurkan dia. Macam ni orang buat jenayah kena, ni sendiri buat jenayah. Ni bodoh orang zaman kita lah ni sebenarnya tu. Kalau larangan Quran ada wala taqtulu auladakum. Kalau aulad dah keluar itu memang dosa besar. Jadi tak jadi aulad lagi. Satu dia sebut. Jadi kalau kena bayar hamba masih dosa tak? Dosa. Cuma taklah dosa macam bunuh anak yang dah keluar. Kalau anak dah keluar, anak picik dong yang mampus. Salah. Ni anak tak dah lekat perut dah. Istilahnya akal bakal jadi anak. Tambah pula anak tu rupanya bakal jadi imam mujtahid dan al-hafiz. Salah seorang daripada awliya Allah fil ard. Dia dah bunuh benih tu. Macam bodoh lah. Bodoh. Tak keluar lagi bunuh lah. Allah, pelik. Silap. Saja berbuat ayat dah sikit kan. Saya ngaji dulu, tutup guru pun sebut tu lah. Tak alang kepalang kata dia. Kita anak ni sepatutnya boleh jadi wali, semua jadi orang baik. Habis-habis makan ubat bagi mati anak. Apatah lagi anak pun tak jadi. Makan perancang bagi habis benih, habis langsung. Bagi mandul terus. Mula bodohnya. Udah kepala. Masa tu bodoh lagi, tak ada apa dengar. Betul-betul. Lah ni dah dapat pembersihan dan penyucian fikiran dalam waktu. Lawan suruh makan perancang. Gila kau makan perancang. Kena rancang dia. Rancang cara yang baik, ikut syarak, jangan ikut cara engkau. Cara engkau makan perancang, tak silap tak banah terus. Suruh ikat lah hak ni lah, hak ni lah. Sikit ke sana. Pasal nak sebut tentang janin. Baik, wadiyatul janin ar-raqiq asyru mana? Usyru qimati ummihi. Diat janin raqiq pula. Janin yang raqiq. Janin tu raqiq. Diat janin yang janin tu dia punya taraf hamba. Tadi janin tu hur. Ni janin raqiq. Dia lah usyru qimati ummihi. Dia lah usyur daripada harga mak dia. Jadi istilahnya usyur tadi nisfu usyur diat. Nisfu usyur diat. Yang ni nisfu, bukan nisfu. Dia lah usyur qimah Dubik-dubik ni nak ingat dalam kepala ni. Kalau orang ni tadi nisfu usyur diat nafs. Yang ni usyur diat diat lah usyur qimah silap sebut. Baik, yaumah jenayah pada hari jenayah. Jadi nak kira unsur ni qimah bila? Hari jenayah tu dilaksanakan. Berapa harga pasaran? Yaumal jenayati alaiha. Jenayati alaiha ala ummihi. Baik, wa yakunu ma wajaba li sayyidiha. Baik. Bila bayar ni kan janin tu raqiq, mesti ada sayyid dia. Jadi bila bayar kat siapa? Bayar pada sayyid dia. Tapi kalau anak tu hur, bayar kat siapa? Bapak lah. Bapak lah. Faham daripada mujna alaih, dihukum bapak lah. Bapak. Pasal dia waliul mal pada kanak-kanak kan. Dia lah walinya. Jadi kalau janin yang raqiq, sayyid dia lah. Siap. Jadi wayakunu ma wajaba li sayyidiha. Adalah barang yang wajib itu, maksudnya ma ni ialah usyru qimati ummihi tadi li sayyidiha, adalah bagi mustahak bagi sayyid. Sayyidnya sayyid bagi ummi. Baik, wayajibu fil janin al yahudi aw nasrani ghurratun ka thuluthi ghurrati muslim wa huwa ba'irun wa sulusa ba'irin. Baik, ada pun kata dia janin Yahudi dan Nasrani.
Yahudi Nasrani, dia kena sulus diat nafs. Itu jumpa lah semalam lah. Pasal orang Yahudi duduk negeri Islam, Nasrani duduk Islam, dia kalau kena buat jenayah, dia tak ada kena kisos. Diat, ada istilah diat, tapi diat tak dapat diat kamil, dia akan sulus diat yang kamil. Jadi kalau janin dia, kalau asal orang hur adalah ghurrah, jadi dia akan kena sulus ghurrah. Itu disebut. Jadi janin Yahudi dan Nasrani dia lah ghurratun, dia akan sulusi ghurrati muslim, seperti sulus 1/3 daripada ghurrah orang Islam. Jadi faham tu macam mana kaedah orang hidup, itulah juga kaedah janin dalam perut bagi yang Muslim, bagi Yahudi Nasrani ataupun siapa mustakman yang kita jumpa lepas. Begitu juga orang yang Majusi, waman maman apa primisil Yahudi Majusi yang wasani, dia akan dapat biat dia lagi kurang daripada hak Majusi dan Nasrani, daripada Yahudi dan Nasrani. Dia 1/15 sulusa usyur, 2/30, 1/15 daripada diat Muslim. Jadi kalau ghurrah dia nanti, ghurrah dia ialah 1/15 juga. Kalau masalah janin Majusi, ni janin Yahudi dan Nasrani, dia ialah sulus. Baik, sulus daripada ghurrah Muslim. Wahwa kata dia ba'irun wa sulusa ba'ir, dia lah seekor unta dan 2/3 unta. 1/2/3. Betul? 1/2/3 kali 3 berapa? 1 kali 3 3. 2/3 kali 3 3 kali 2 6. 6 bagi 3 2. 5 ekor. Tak faham saya kira apa? Faham, alhamdulillah. Tak faham kau tekanlah otak Jepun tu. Okey. Yang ni tempat-tempat yang nak pakai matematik ni sini. Tak faham lah. Ada nak faham pecahan, tak faham. Pecahan pula, pecahan campur kan. Ada huruf bulat, ada pecahan. Bagi apa? Ada integer kan. Integer, bagi integer tak? Tak tahu. Integer positif, integer negatif. Integer lah, bukan pecahan. Dia ada nombor bulat. Bulat tu bukan pasal bubuh bulat tu. Nombor bulat maksudnya bukan pecahan dan puluhan. Tak faham? Tak faham sudah. Cukup itu. Habis. Soalan kalau ada buat dia tu. Saya pun bukan ingat sangat bawa dia ni, tapi baca kitab tu dia belagak sikit. Belagak tu pasal istilah je matematik tu, penegasan tu. Belagak pun juga bagaimana dah ada depan tu, baca teridang nak ambil faham, yang tu boleh. Tapi nak simpan dalam kepala, bukan semua ingat. Saya ni yang ingat lah. Jadi pun soalan kalau ada, kok ada apa-apa baca tu muskil. Ya. Jadi muwalat atau kurun ke lepas tu merdeka ke jani umur walad merdeka. Misal bapak dia merdeka, masa umur walad anak dia adalah merdeka. Jumpa ke tak jumpa kita ada ujung kitab. Kita bab-bab khas, bab-bab hamba ni sama ada mudabbar, mukatab, walad. Umumnya dibahasakan kinnun, hamba tu. Anak bagi walad hur, pasal bapa dia hur. Pasal walad mestilah amah yang dipakai oleh sayyid. Jadi sayyid bila pakai amah, anak dia hur. Pasal anak yang daripada amah, kalau benih daripada yang hur, dia ialah hur. Benih daripada abd, dia ialah abd. Cukup. mak kita anak kita dua kali bayar. Ya, betul. Kalau mak meninggal, anak meninggal, dua bayaran yang lah kena. Maksudnya langgar, ibu mati, anak dalam perut pun mati. Jadi jenayah pada dua orang, pada si ibu dan pada apa yang dalam janin yang ada dalam kandungan dia. Betul tu? Kalau yang ibu bunggu anak tu, kita punya
Ibu yang guru ke anak, dia tak kena diat lah. Kalau kena bayar pun dia, dapat balik pun dia nak bayar kat suami. Dari segi perbuatan dia dosa, wajib tobat. Kalau ikut hukum dia tu, kalau lapor pejabat agama, kalau katalah ada kerajaan Islam, memang kena. Maksudnya kena tu, perbuatan tu salah, boleh takzir daripada dia. Cuma dia tu nanti, kalau katalah suami mendakwa kes tu kan, isteri dia bunuh, gugur ke anak dia, sedangkan suami tak suka. Suami tak suka tu, tak suka perbuatan bunuh tu. Lapor kepada kerajaan Islam panggil buat kes pasal perempuan ni telah bunuh anak dalam kandungan dia. Kena sabit kes. Cuma atas bab kisah siapa tak adalah, tapi dia telah bunuh anak yang pasal jenayah, dia telah buat jenayah pada janin. Dia telah buat jenayah pada janin. Jadi istilahnya dia bukan rosakkan diri dia, dia telah rosakkan siapa tuan milik punya janin tu. Kalau masalah syahid, kena sebab suami, siapa bapak budak tu. Pasal ibu ni dia istilah tempat kilang untuk produce, untuk proses je. Itu kot bahasanya kan. Jadi kalau dia buat jenayah, salah. Satu, kita belajar bapa nafkah kalau bila isteri dia hamil, macam mana? Kalau dah dicerai sekali pun, kalau hamil, wajib bagi nafkah pada dia, wajib tempat tinggal pada dia. Masih apa? Masih anak dalam perut tu. Jadi kalau ibu tu bunuh, salah. Dari segi hukum salah. Kalau faham dia tu, yang tu kena perhati oleh abang kita tu, tak ingat dalam kepala. Tapi kalau isi dosa, memang ada dosa lah. Semua atas kata sabit ke diat. Cuma siapa pula nak dakwa, tentu lah kan. Ada suami pun kadang-kadang dia tak dakwa lah, kata dah kau buat macam ni, tak apa, buat diam lah, buat sengak lah. Tapi kalau atas kata dia buat kes, dia buat pendakwaan, faham daripada dakwa, sabit pula kes, dan memang perempuan tu mengaku dia yang telah gugurkan tu, maksudnya dia telah buat satu jenayah. Tambah pula, kalau tu yang kata, kalau hamba pun boleh dituntut kalau perempuan tu bunuh anak yang dalam kandungan dia, sedangkan dia ialah milik bagi sayyid-sayyid yang tertentu. Sayyid dia lah yang dipakai dia misalnya, tapi dia gugurkan, istilahnya dia telah buat jenayah. Bila dia buat jenayah, faham tu, pensambitan faham tu, ada diat lah. Kalau faham sekali lalu kan, dengan kawaid tu, dia ada diat. Dia ada diat. Baik. Faslun bi ahkamil qasamah. Berhenti luar saya, lagi dia berhenti tengah jalan, tak mau panjang sangat kan. Ya. Itu fatwa bodoh Qardawi. Betul. Qardawi sebut tu kan. Boleh menggugurkan janin. Qardawi ni orang memang orang bermasalah. Tuan-tuan jangan tak tahu. Walaupun Malaysia ni antara orang yang pakai Qardawi. Malaysia aja antara yang pakai Qardawi tau. Malaysia pun yang umum orang Malaysia lah pakai kan. Sikit-sikit berkata Syekh Yusuf Qardawi. Aku dengar nama berbulu lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Pasal mungkin tuan-tuan tak tahu nak kaya hukum nilai. Saya pasal saya mengaji, Tok Guru sebut apa benda hukum hakam tu, apa benda dia sebut tu semua menyalahi daripada apa. Kebanyakannya menyalahi apa yang sebut dalam kitab. Lagi yang sebut, semua ada kenalan juga yang belajar-belajar luar negara. Kebanyakan ulama-ulama yang mutabar ni, yang pakai, yang ikut jalan ulama-ulama yang mutabar, yang pakai dalam ilmu kitab ni, boleh kata semua menolak Qardawi. Hatta Al-Azhar buang habis semua kitab-kitab Qardawi. Mana dalam maktabah dia macam ni, kutip bakar orang, bakar. Azhar tu apa saya sebut, tang Qardawi saja, sebut Qardawi sebut. Jadi dia antara yang keluar fatwa apa dia, boleh gugurkan mana-mana. Jadi kalau katalah scan tengok tangan tak? Macam mana? Harus menggugurkan janin yang tak sihat fizikal, tangan, kaki, misalnya kepala otak tu, kepala besar. Yang ni kalau keluar mesti menyusahkan aja. Macam mana? Harus gugurkan kandungan itu. Alasan dia bagi apa? Ada ingat tak? Tak tahu? Dengar dah sebut. Saya dah baca isu ni lama lah kan. Dia kata apa? Alasannya kerana Islam menjamin kepada zuriat yang sihat. Celaka tak? Apa celaka?
satu pembohongan kepada kaedah kaedah Islam. Islam menjamin pada zuriat yang sihat. Memang Islam nak suruh cari yang sihat, tapi kalau gitu anak ni kalau tengok OKU macam mana? Katok aja pergi mampus pun. Pernah susah belia je nak berjalan, payah nak kahwin lain, payah. Katok je. Macam tu. Tak boleh tak? Kalau katalah dia lahir-lahir macam timun je, tidur pergi makan, kena suap. Memang dia memang berak. Berak, makan minum, memang tak cakap apa, tidur. Kalau faham Qurtubi tu macam mana? Tapi dia kata kalau dah luar tak boleh katok, dalam perut boleh, bangang juga. Tak diajar dalam kaedah syariat kata begitu. Dan benda macam ni dengar saya sebut, pasal saya isu ni lama lah saya dengar soalan benda-benda bab pandangan Yusuf Qaradawi ni. Antara yang muskil ni antara apa? Orang Kristian. Pasal yang timbulkan isu ni dan soalan ni dia ajuk pada saya lama lah, 4-5 tahun lepas dah rasanya isu ni. Yang tanya ni apa dia? Doktor yang tanya. Pasal doktor ni doktor bahagian baby. Dia orang pernah buat persidangan kat Kuala Lumpur, panggil semua guru-guru pakar, guru-guru pula dah, doktor-doktor pakar bahagian baby ni. Antaranya ada yang Islam, ada yang kafir. Minta pandangan macam mana masalah ni, masalah baby yang dalam kandungan. Antara yang dipanggil tu semua doktor-doktor lah kan. Jadi ada doktor Islam, ada doktor kafir, minta pandangan dia orang. Jadi ada doktor yang Islam yang ambil pakai Qurtubi ni, dia kata boleh gugur. Doktor Islam kata boleh gugur berdasarkan pendapat Al-Qurtubi Al-Bengongi ni. Saya kena bubuh Bengongi belakang. Enggak. Sampai orang Kristian memuskil. You punya ulama kata macam ni ke? Waktu ditanya saya, doktor yang sensitif ni tak jawab ke? Betul juga, takkan boleh bunuh pula. Boleh bunuh. Dia tanya saya tu, kata boleh bunuh ke? Wih, mana boleh bunuh? Ni Qurtubi kata. Wih, Qurtubi siapa? Oh, mula naik angin 5 tahun dulu lah. Saya naik angin lah tu. Dengar hari ni pula soalan balik, tanya oleh Qurtubi tu. Memang Al-Qurtubi Al-Bengongi memang kena sebut. Oh, siapa? Tak salah ke label-label ke orang? Iblis la'natullah alaih. Boleh label. Kenapa? Supaya alert siapa yang salah ni. Dia orang salah kena alert tu. Ngumpat boleh tak? Ngumpat boleh. Satu boleh sebut nama Qurtubi, boleh sebut nama syaitan, boleh sebut nama Firaun. Tak ngumpat itu. Apa sebut aib orang? Dah mati-matilah. Kalau kena seksa pun kena seksa dah. Boleh ngumpat dia? Jawab. Yang buat bodoh weh, boleh ngumpat tak? Boleh? Harus ngumpat. Kenapa pula harus? Tak berdosa ke ngumpat ni? Ngumpat orang yang jahat, yang tak elok ni, supaya jangan orang pergi ikut benda yang tak elok ni. Satu, nama dia boleh disebut? Boleh, sebut nama. Sembunyi-sembunyi apa lagi? Sembunyi bukan semua orang faham siapa dia Qurtubi ni. Ulama kita ada impun buku setebal ni kan. Semua fatwa-fatwa Qurtubi sejak dia pernah keluar fatwa, dia jadi mufti apa yang dia cakap sifat siap pun siap. Tajuk dia Al-Qaradawi fil Arak. Benda bukan Qurtubi minum arak kan. Qaradawi fil Arak. Qurtubi sedang tercengang-cengang di padang pasir. Itu kot terjemah dia. Siap kitab impun apa dia fatwa dia. Dia kata gelatin babi asalnya memang daripada babi, tapi bila dah ubah rupa macam coklat cantik je, warna-warni, lepas tu ada gula keluar kan. Boleh makan. Pasal apa? Dah hilang dah rupa nama gelatin babi, sekarang dah ubah rupa. Dah istihalah. Salah kepala otak kau. Buat bentuk ayam pula. Ni ayam kan. Bodoh. Fatwa dia gila kan. Dia juga yang fatwa kan kepada mana-mana kerajaan yang zalim harus rakyat memerangi kerajaan yang zalim. Qurtubi ya? Yang tu yang kelahi dengan almarhum Syed Syekh Ramadan Al-Buti. Al-Buti kata tak boleh. Masa memang dalam kitab-kitab lama kata mana boleh. Nama Imam bin Hanbal zaman Mu'tazilah ada lawan kerajaan. Zalim gila tak? Gila punya. Siap suruh bagi arahan. Quran ni kalam hadis bukan kalam kodim. Dia panggil bangunkan kemarahan rakyat. Ada? Lawan kerajaan, bunuh kerajaan ni, jatuhkan kerajaan, tumbangkan kerajaan. Tak, tapi dia bertegas. Quran kodim, jangan kata hadis. Sampai dia kena seksa. Kalau ikut, kalau dia kata bangun, orang bangun tak? Siapa dia tak bangun? Dia penakut ke?
Tak, dia tahu apa peraturan dalam pemerintahan Islam. Satu kita belajar kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kan. Betul? Dah belajar sejarah tu. Ada tak kerajaan-kerajaan pemerintah yang Islam yang zalim ada? Yang adil sikit sangat lah. Umar bin Abdul Aziz. Lagi siapa? Hanya beberapa khalifah saja yang adil, yang betul-betul adil. Daripada Muawiyah, Yazid, Muawiyah, lepas tu Muawiyah bin Yazid, ada kan? Marwan Al-Hakam lagi, Abdul Malik bin Marwan. Sejarah buta pun tak boleh belajar sejarah apa. Yang kita tak faham, tak tahu apa benda cerita kan. Ni pasal apa ulama-ulama Islam zaman tu, zaman ulama Islam ramai. Lagi dahsyat macam mana? Yang kita dengar Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Siapa dia ni? Siapa dia ni? Macam mana? Dia orang lawan ke pemerintah yang zalim ni? Memang tak suka, tapi bersabar di atas pemerintahan yang zalim. Kerja tetap buat, madrasah bangunkan, tapi ilmu. Tapi mana kerajaan yang zalim, sabar. Bukan membangunkan kemarahan rakyat, lawan kerajaan, gulingkan kerajaan. Qardawi fatwa apa? Boleh memerangi kerajaan yang zalim. Yang tu yang perang. Macam Mesir pun memanglah bila dia rampas kuasa daripada Al-Mursi kan, memanglah salah. Tapi taklah kaedah dia pengguling tu yang menjatuhkan kerajaan Islam, pemerintahan Islam tu, ya, dilawan, buat perhimpunan Dataran Tahrir, baling bom, bagi tembak semua. Disiarkan apa? Siapa yang pergi duduk di Dataran Tahrir tu syahid. Pakat gigi syahid, syuhada kepala otak kau, bunuh diri. Ya betul, bunuh diri. Pasal kita tak diajar istilah mencampakkan diri dalam kebiasaan. Dah tahu tempat tu kerajaan akan pergi bom, pergi tembak, pergi bunuh, pergi juga. Bengong. Kalau takat pemerintah mata kau boleh lari, tu gagah juga lah kan. Tapi ni bom, tembak. Kata ni jahat ni pemerintah. Memang jahat pemerintah yang kau pergi tadah diri, pergi kena bom apa. Bila ulama azhar kata jangan pergi, ini ulama-ulama kerajaan yang jadi anjing kerajaan, lidah kerajaan. Dah bukan jadi anjing tau. Dia cakap tu benda betul. Kerajaan zalimnya ni pun kita tak diajar dengan menggulingkan dia. Memang dia menggulingkan kerajaan Islam tu satu salah, tapi bukan kaedahnya kita gulingkan balik. Guling di atas guling, apatah lagi angkat senjata lawan. Tak, bukan nak menyokong kerajaan yang zalim tu kan. Tak, tidak sama sekali. Benda ni yang dimanipulasi ni, putar. Ulama azhar yang cakap betul pun habis dipersalahkan. Kata dia ni ulama kerajaan. Kalau Syed Ramadan Al-Buti lo sampai dia kata ini anjing kerajaan, dah jadi mufti kerajaan, jadi anjing kerajaan, padahal dia cakap betul. Yang Qardawi tu ulama sedunia. Memang ulama dunia pun, bukan ulama akhirat. Semua boleh, yang haram semua boleh. Jelatin babi sampai boleh. Ada orang kata lah khusus yang ni kat Eropah je. Eropah pun babi tetap babi weh. Tetap jelatin babi, daripada babi lah. Mana pula istihalahnya? Istihalah ni kalau arak jadi cuka, itu istihalah. Tu pun jangan campur tangan. Kalau pindah daripada tempat teduh kepada cahaya tu pun, yang tu pun ada ulama kata jadi haram. Walaupun kalau ikut asah kita tak jadi haram, tak jadi najis. Kalau bubuh benda haram. Yang tu baru istihalah betul. Kulit bangkai dah kena sama, itu istihalah betul. Kalau kata binatang mati, fosil-fosil dia jadi petroleum, itu istihalah yang memang naturally orang Ta'ala buat. Itu satu hal. Ini babi, ambil lemak dia buat coklat, istihalah. Tu ambil jelatin tu buat gambar ayam sana, atau ambil daging babi buat gambar lembu. Halal lah, istihalah. Ubah rupa. Yang ni fatwa-fatwa gila babi yang kita dengar. Siang dia boleh salah dengan perempuan tak? Qardawi ada salah perempuan? Tak ada. Jangan buat bodoh tu. Tengok YouTube tu. YouTube ada, gambar ada. Tengok Qardawi salam perempuan. Klik tak ada lah ni. Tengok ada salam.
Dia kata apa? Harus salam perempuan. Kalau tak ada kepala otak kau, itu bab wudu. Bab wudu bukan bab salam. Dia kata mazhab Hanafi apa wudu bukan bab salam. Bab wudu tu kan kisah Rasulullah pegang kaki Aisyah tu. Adakah bertolak dengan berlapik tak berlapik? Imam Syafi'i kata berlapik. Itu Rasulullah sembahyang. Lepas tu tanah harap. Agak malam sejuk tak? Betul Sayyidina Aisyah agak-agak tidur berselimut tak berselimut? Memang kaki dia melintang depan Rasulullah. Rasulullah tolak tu. Agak-agak bertutup ke kulit dengan kulit? Tutup. Mana tahu? Tengoklah fenomena. Tu yang Imam Syafi'i tanggung tolak dengan berlapik. Imam Hanafi kata tak berlapik kali pun. Jadi tak batal wuduk pasal tak ada syahwat. Memang isteri ni ada tahap dia sampai tak ada syahwat. Tak faham saya cakap apa? Bini hari-hari ke tidur dengan dia? Tidur. Tapi hari-hari pakai ke? Tak faham sudah. Sorry lah bahasa tu kan. Tapi kalau tengok orang lain, mesti nak try orang baru. Sorry Ustaz, saya punya bahasa tu. Ada boleh jadi tak? Salam orang perempuan yang ajnabiyah tak ada syahwat. Kepala otak kau kayu dengan batu apa? Ke babi apa? Kalau babi lagi kuat syahwat. Okey, saya tak boleh saya geram bahasa, saya keluar bahasa-bahasa itu. Ini salah menafsirkan hukum hakam fikah. Ulama kita tak ada seorang kata gitu. Harus bersalam dengan perempuan ajnabi dengan tak ada syahwat. Siapa aja? Qurawi aja. Betul, saya kata ada buku setebal ini dalam bab fiqh, dalam bab akidah yang disebut benda-benda yang salah, yang telah difatwakan dalam majalah, dalam surat khabar semua, ambil potong bubuh. Tengok. Pasal alert dengan orang macam ni. Tapi orang tak faham, inilah mujaddid, inilah mujtahid, inilah macam nama. Kalau tengok dari kalau saya, kalau pasal ada orang yang pernah kelahi dalam bab-bab macam ni dengan saya, dengan telefon ni, bila sebut Qurrawi, dia kata yang ni khilaf. Baik, saya tanya, telefon tak kenal orang pun kan, dia cerita masalah Qurrawi apa-apa. Saya kata, Tuan Haji ada salam dengan perempuan tak? Saya tak salam lah dengan perempuan. Kalau Tuan Haji tak salam dengan perempuan, Qurrawi salam perempuan, Tuan Haji terima tak Qurrawi? Itu ada khilaf. Nanti saya bukan tanya khilaf tak khilaf. Tuan Haji pun tak salam perempuan. Sepatutnya Qurrawi dengan Tuan Haji siapa warak ni? Macam mana Qurrawi boleh salam perempuan, Tuan Haji boleh terima? Kepala otak apa Tuan Haji ni? Kasar bahasa. Tapi tu khilaf tak? Tak, khilaf ni betul ke khilaf? Mana awak tahu khilaf? Tuan Haji ni memang ahli ilmu ke? Saya tak tahu, saya bukan ahli ilmu. Ustaz lagi faham. Kalau tu dengar cakap saya. Tak mau pakai pula. Saya guna kedah mati kita untuk gua aja, memang bagi lawan gitu ya kan. Bila kita tanya-tanya, saya tak berapa pandai hukum. Kau tak pandai hukum, saya dengan Tuan Haji saya berapa pandai? Ustaz memang arif lagi. Kalau saya lebih arif, kenapa Tuan Haji tak mau pakai cakap saya? Betul dengan Qurrawi? Okey, Qurrawi salam perempuan tak? Salam perempuan. Tuan Haji pun tak salam perempuan. Dia melenggur, dia nak jawab, dia sebut salah. Dia sebut salah. Tak apalah, nanti kita akan aturkan. Dia macam tu kan. Pasal ada benda saya duk lawan dengan mazhab apa-apa, yang tu boleh tak setuju juga. Mana-mana nama-nama yang kontroversi tu kita dah sebut, dia tak setuju. Ustaz, yang ni masing-masing boleh bagi pandangan. Ustaz jangan terlalu keras, jangan terlalu syadid dengan pandangan ustaz, jangan terlalu rigid dengan pandangan-pandangan mazhab ni. Rigid. Yang hang terlalu rigid dengan pandangan yang tak mau berlapang dada dengar aku punya cakap, yang aku tak suka dia punya cakap, tak boleh dengar aku punya cakap lah. Macam mana? Okay. Dia suruh kata rigid-rigid, kita yang dia tu jijik kan tu. Okay. Tak boleh geram tu kan. Nak berhenti tapi dah ada soalan panjang sikit tu. Hijab mufti ni kata wanita hamil yang dijangkiti zika boleh menggugurkan janin yang belum mencapai usia 120 hari. Dia kata kaedah syarak tak ada istilah 120 hari tak 120 hari. Di wilayah dan juga mufti Negeri Sembilan Kata macam tu juga, yang sama juga. dia kata Dia ambil Qurrawi juga. untuk
dan tindakan menggugurkan janin boleh diambil jika janin yang kekal hidup akan membawa kesusahan, kesedihan dan penderitaan pada keluarga. Tak diajar kaedah macam tu. Kalau ada mufti yang cakap itu, bagi soalan dia macam ni ya. Baik, itu janin yang bakal mendatangkan kesusahan dan penderitaan keluarga. Quran kata apa? Wala taqtulu auladakum. Okey, siap. Kalau janin tu boleh bawa penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, bila beranak-beranak masih dalam tak dapat kesan, beranak-beranak tu okey, waduh, boleh bunuh. Masuk dia jawab tu, kenapa yang ni boleh bunuh, yang tu boleh bunuh? Apa yang elat yang menyebabkan yang ni tak boleh, yang tu boleh? Kenapa 120 hari tu jadi kayu ukur? Ambil hadis mana, Quran mana? Kalau kan mereka ni selalu orang yang nas. Mana nas kau? Tak ada pun nas mazhab. Mana? Kalau tak ada nas mazhab, kau mujtahid ke? Itulah tempat-tempat bersoal. Memang orang kata ustaz pula mujtahid ke? Saya memang tak mujtahid. Saya sebut apa yang ulama kita sebut dalam kitab. Apa yang saya mengaji, tutup guru duk sebut dalam kitab. Satu, berani kelahi di atas apa yang dah disebut oleh ulama yang mereka lebih pakar. Kan saya selalu sebut Imam Syafi'i 30 juzuk satu hari. Apa? Baca Quran sejak umur berapa wallahualam lah. Tapi yang tu masyhur kita dengar, betul tak? Dia bukan untuk ambil syahadah Quran 30 juzuk tak. Apa? Tiap-tiap hari 30 juzuk Quran, tuan-tuan. Mufti wilayah tanya dia berapa juzuk Quran dia baca sehari kalau dia nak jadi mujtahid. Bahkan kalau saya nak sebut dia sikit, sikit saja sebut mufti wilayah, pasal dah sebut nama mufti wilayah kan. Dia ada sebut apa ni? Ada suatu soalan baru ni tentang mengenai masalah daging korban. Daging korban ni boleh tak disimpan lebih daripada 3 hari? Tuan-tuan jawab macam mana? Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kot. Ada hadis kata tak boleh. Memang ada hadis kata tak boleh. Kalau kita dah belajar fiqah dengan yang dah siap, apa jawapan dia? Boleh simpan lebih daripada 3 hari. Itu adalah yang dah dipakai hukum. Hadis yang kata tak boleh simpan lebih daripada 3 hari, hadis itu mansuh. Siap. Macam mana mufti wilayah jawab? Tapi tengoklah, ada ijakim ke apa ke ada dia punya lewat, awak tak tahu. Tapi duk viral dalam masa raya haji itu, antaranya itulah yang dia orang bagi jawapan. Maksudnya mufti wilayah jawab mantap. Saya kata bodoh. Sedap je bodoh. Awak tak mufti pun, memang saya bukan mufti. Saya pun tak ingin jadi mufti ya. Apa saya nak sebut ialah, dia jawab apa? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh simpan, ada yang mengatakan tak boleh simpan. Hujah dia macam ni. Berdasarkan daripada hujah-hujah yang ada, pendapat yang kuat mengatakan bahawasanya memang boleh simpan lebih daripada 3 hari. Punya panjang lebar jawab. Kalau ikut jawab macam mana? Boleh. Hadis itu mansuh. Alah, bukan gaduh cerita hadis dengan Quran. Saya nak cerita apa? Mungkin nak tunjukkan nas dan keupayaan dia mengenali nas dan mensyarah dan mentarjihkan ke Quran hadis apa. Tapi rupanya nasi mansuh tak kenal. Simple aja ayat tu. Okey. Yang tu yang kalau dia cerita boleh gugur ni boleh. Asal hukum haram, betul tak? Ada larangan wala taqtul auladakum. Faham aulad ni aulad yang dah keluar ke duduk dalam sama. Kalau tak jadi persenjawaan lagi, yang tu ada makruh, yang tu dia panggil makruh i'zal, melakukan azal. Tak faham tu tanya lain kan. Istilahnya suami mencampak benih bukan di tempat sepatutnya dicampak benih. Melakukan azal macam ni ada makruh, taklah haram. Tu pun ada ulama yang mengharamkan dia. Kalau takut dengan sebab itu menghasilkan anak yang di atas takut untuk memberikan rezeki, seolah-olah dia razik. Berusaha besar, salah etikad weh. Pasal 2 pun cukup lah, 2 ni pun tak larang nak bela. Kepala otak kau etikad tu. Okey, sikit saya nak sebut tu. Yang tu pun ulama dah bertikai lah. Jadi asal saya nak sebut ialah, kalau asal hukum dah haram tu, wala taqtul auladakum, kullu nahyin haram. Usul fiqh macam tu. Apa yang mengharuskan dia? Sebab duka cita. Kalau itu, mana duka cita ni agak-agak ada orang gila ni katok bang. Duduk atas kursi elektrik tu pasalnya 3 juta watt.
Agak menduka citakan kita apa? Najib ke apa? Habis. Harus menduka citakan kita. Bukan menduka citakan kita, menduka citakan keturunan kita. Bukan kita saja. Saya nak gunakan elat fatwa tu. Elat fatwa tu. Satu hari tu pun saya ada sebut isu belangkas apa kan. Kata nak Jakim, belangkas boleh makan. Alasan dia pasal belangkas dia hanya naik ke darat waktu mengawan saja, waktu untuk bertelur saja. Kalau dia kata belangkas boleh makan, maka penyu mesti boleh makan. Pasal apa? Naik ke darat untuk bertelur, dan naik pun betina aja, jantan tak naik. Belangkas, itulah nama belangkas tu. Pasal apa? Jantan naik sekali. Walaupun yang bertelur atau betina, tapi jantan ikut sekali. Kalau belangkas pun tak boleh makan, boleh makan, sedangkan jantan betina naik untuk proses bertelur di darat. Penyu naik seekor je, naik betina je, jantan tak pernah naik ke darat. Lagilah boleh makan. Jawab. Nak gunakan elat Jakim tu. Satu kaedah saya ngaji pun untuk guru ajar apa? Apa elat dia ada tu, jangan lawan. Pakai elat tu, bubuh lagi satu. Dah kata Nabi Isa anak Tuhan, macam mana? Kalau Nabi Isa anak Tuhan sebab tak ada bapak, Nabi Adam mak bapak tak ada, lagilah bapak Tuhan. Jawab. Inna masalah Isa indallahi kama masali Adam. Ni metodologi berfikir Quran bagi. Okay. Dan kita boleh menduka citakan, boleh bunuh. Yang mana kat dunia ni menduka citakan, bunuh kan? Tak mau pula. Lagi ramai yang menduka citakan kita betul tak kat dunia ni. Guna fatwa tu. Tu yang bila tengok fatwa merepek keluar macam-macam. Tahu benda lah. Kalau ada tertentu mufti, Ustaz. Mufti ni mufti lantikan, bukan mufti yang ada autoriti untuk fatwa. Itu kena faham. Selalu orang kita dia jadi wala mufti. Tak. Mufti ni kena faham. Mufti yang dalam fiqh kita, kalau sebut mufti ni maksudnya mujtahid. Itlaqul mufti dalam kitab, itlaqul mufti dengan makna mujtahid. Dan mujtahid tu mujtahid mutlak, mau panggil mufti. Kalau tak mujtahid mutlak, tak ada panggil mufti. Tak ada panggil mufti. Jadi mufti kerajaan ni, iaitu mufti lantikan. Dia panggil mufti darurah. Nama je mufti. Sepatutnya dia bukan mufti pun, dia adalah muqallid. Apa yang jadi sekarang, dia muqallid, tapi nak jadi ghairu muqallid. Dia tak mau taklid. Apa tu? Mujtahid. Yang tu yang kalang kabut. Yang tu yang salah kita. Yang tu kot lah. Jadi terima kasih tolong cari maklumat tu. Pasal memang benda tu ada. Kalau buka memang ada. Dan memang sumber rujukan dia, kalau tuan perhati, memang dia akan ambil Yusuf Qaradawi. Pasal dia lah antara mujadid yang dijadikan kiblat untuk dilihat semua pendapat-pendapat muasarah sedunia. Memang nama dia dipakai. Kalau saya tengok dia salam perempuan pun saya out dah. Orang macam ni salam out. Kalau tuan-tuan tengok saya salam perempuan macam mana? Okey tak? Tosah macam ni lah. Saya tak salam perempuan, saya tengok perempuan macam ni. Berbulu tak tuan-tuan tengok saya? Tahu belum? Katok lagi ustaz ni, nama ustaz macam putat je. Boleh. Kalau tuan-tuan tak ada perasaan macam tu, memang kayu dengan batu. Ni bukan ni, salam lagi weh. Siap lah lagu pipi lagi. Tambah pula boleh duduk semua majlis perempuan keliling ni, duduk macam ni. Syek. Apa? Situ kot. Itu isu-isu panas lah. Memang yang ni yang kita kena faham apa masalah sekeliling. Kata lebih baik kita pakai ulama-ulama yang dulu, ambil disiplin elok-elok kita lama, pakai ikut mereka adalah lebih tenteram, lebih selamat. Dia orang pun selalu disebut salaf je. Tapi tak nak pula ikut ulama-ulama salaf. Duk dia orang dia ambil hak salah ni. Lain kalau ada. Tangguh dulu. Sambung nanti bab qasamah insya-Allah. Faslun fi ahkamil qasam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabara bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.